Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung diskusi kita berkenaan dengan diskusi kita dari kitab karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu Kimia Sa'adah, ataupun kita sebutkan dengan ramuan kebahagiaan, ataupun oleh penterjemah nuskhah yang kita gunakan iaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, dia terjemahkan dengan proses kebahagiaan. Ini kitabnya untuk rakan-rakan, sahabat-sahabat yang baru mengikuti siri diskusi kita ini. Hari ini kita akan membaca kupasan Imam Al-Ghazali rahimahullah berhubung dengan junudul qalb, tentera-tentera hati. Dalam perkongsian kita sebelum ini, kita membaca kupasan Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang hakikat hati. Hakikat hati. Hakikat hati, kata Imam Al-Ghazali, kita imbau sikit sebelum kita masuk tajuk yang baru. Satu yang sukar untuk kita selami, sebagaimana sukarnya kita nak menyelami hakikat roh itu sendiri. Kerana roh dengan hati ini suatu yang sama, ataupun kalau tidak sama sepenuhnya sekalipun, ada saling kait-mengait, kaitan yang kuat di antara satu sama lain. Lalu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia membawakan kepada kita dalam menjelaskan hakikat hati. Kata dia, sebagaimana sukarnya kita nak memahami roh, maka begitulah juga sukar untuk kita memahami tentang hati. Lalu dia bawakan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yasalu kamu wahai Muhammad tentang roh, jawab kepada mereka, katakan kepada mereka, roh adalah daripada urusan Tuhanku, amri Rabbi. Maka timbul istilah alamul amr, alamul khalq, alamul al-amr. Ruh juga hati, dia berada dalam alam al-amr. Oleh Kiai Mustafa Bisri diterjemahkan alam wewenang Allah, ataupun kalau kita terjemah alam pengarahan Allah. Dari sana alam ciptaan Allah. Di alam langit dan bumi yang berada depan kita ni, yang dapat kita saksikan, itu dipanggil alamul khalq, alam ciptaan Allah. Di sana ada alamul amr, alam kun fayakun dipanggil. Dan roh termasuk dalam alam tersebut. Jadi untuk lebih jelas, tuan-tuan dan puan sekalian, rakan-rakan boleh rujuk kembali kupasan kita sebelum ini, yang kelima, siri yang kelima. Cuma yang kita nak tegaskan sini, nak ulang balik apa yang ditegaskan dalam siri yang kelima sebelum ini, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa walaupun sukar untuk kita mengenali hakikat hati, hakikat roh, tapi perlu kita lakukan. Perlu juga kita mengenalinya, kerana hanya dengan mengenali roh, mengenali hati, kita dapat mengenali jiwa, dan hanya dengan kita kenal jiwa ini an-nafs, kita dapat kenal Allah. Itu rujuk balik ungkapan yang dibawa di awal kitab ini. Mula-mula kita baca kitab ini, ataupun siri yang kedua, ungkapan yang sering dimasukkan oleh ulama sama dalam kitab tauhid, kitab aqidah, ataupun dalam kitab tasawuf, iaitu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, kenal jiwanya. Mana kenal jiwa, iaitu kenal hatinya, kenal ruhnya,
dan kenal batinnya, arafa, ataupun kita kata kenal hakikat batinnya, hakikat jiwanya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tidak kita perlu kenal jiwa kita, barulah kita dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu walaupun sukar, kita perlu merentasi juga proses mengenali jiwa ini. Bagaimana nak mengenali jiwa? Iaitu mengenali hati dan juga mengenali roh kita. Dan proses itu apa dia? Mujahadah. Ya, proses mujahadah. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kita nak melakukan mujahadah ini yang menjadi topik perkongsian kita pada hari ini. Dalam nak melakukan mujahadah ini, kita perlu manfaatkan semua tentera-tentera hati untuk proses mengenali hati, mengenali jiwa dan seterusnya mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dapat kita mencapai tujuan hidup kita, iaitu mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan abadi, yang itu yang menjadi tajuk buku kita Kimia As-Sa'adah, ramuan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita maksudkan itu bukan kebahagiaan di dunia ini, tapi kebahagiaan abadi, iaitu di akhirat. Dan tempiasan kepada kebahagiaan abadi di akhirat itulah kita akan turut mendapat kebahagiaan di dunia. Tapi matlamat sebenarnya bukan kebahagiaan dunia, kerana dunia akan habis, akan tamat. Matlamat sebenarnya adalah kebahagiaan abadi di akhirat. Maka fasal, kata Imam Ghazali, muka surat 56. Bagi siapa yang ingin memiliki buku ini, kita baca muka surat 56 untuk siri hari ini. Kata Imam Al-Ghazali, ya'lam anna nafsa markabul qalb. Ketahuilah bahawasanya diri adalah kenderaan hati. Ataupun kita terjemah markab al-qalb. Kiai Musafir Bisri terjemahkan kenderaan hati. Mungkin kita boleh terjemahkan tunggangan hati. Jadi seolah-olah Imam Al-Ghazali rahimahullah ingin memaklumkan kepada kita bahawasanya keseluruhan tentera yang ada, yang Allah Ta'ala jadikan pada diri kita itu semuanya sebenarnya adalah untuk ditunggang oleh hati, untuk digunakan oleh hati bagi merentasi perjalanan mujahadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati mempunyai prajurit-prajurit, yang bala tentera, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Hati memiliki prajurit-prajurit, yang bala tentera, sebagaimana firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang mengetahui prajurit-prajurit Tuhanmu kecuali dia sahaja, dia sendiri. Iaitu dalam surah Al-Mudaththir ayat 30-31. Menunjukkan kepada kita bahasanya prajurit-prajurit Allah, tentera-tentera Allah yang Allah Ta'ala jadikan untuk berkhidmat kepada agamanya, termasuk berkhidmat kepada kita. Kalau kita ingin merentasi jalan menuju kepadanya, kepada dia, kepada Allah, maka banyak. Bilangan hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi sebab itu tinggal lagi kita nak manfaat ataupun tidak. Kita nak manfaat ataupun tidak prajurit Allah ini yang sedia berkhidmat untuk kita kalau kita ingin merentasi jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati diciptakan Allah untuk amal akhirat. Ini satu statement yang sangat-sangat penting bagi kita. Hati, kata Imam Al-Ghazali, diciptakan Allah untuk amal akhirat. Diri diciptakan untuk hati, menjadi tunggangan hati, dan hati pula diciptakan Allah untuk amal akhirat demi mencari kebahagiaannya. Kebahagiaan hati. Kebahagiaan hati. Kebahagiaannya, ini kebahagiaan hati. Di mana letaknya kebahagiaan hati itu? Kata Imam Al-Ghazali, terletak pada mengenal Tuhannya. Iaitu dalam bahasa Arabnya, ma'rifatu Rabbi Azza wa Jalla. Ma'rifatu Rabbihi Azza wa Jalla. Jadi kebahagiaan hati diciptakan untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan hati adalah pada mengenal Tuhannya. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian timbul pula persoalan bagaimana nak mengenal Allah. Kata dia lagi, sedang mengenal Tuhan itu dicapai oleh hati melalui tindakan Allah ini, terjemahan kepada
istilah Imam Ghazali guna sun'illah. Ya, Kiai Musa Bisri terjemah sun'illah iaitu tindakan Allah. Tapi asalnya kalau lebih senang kita faham, nak mengenal Allah, hati dapat mengenal Allah melalui penciptaan Allah di alam ini. Penciptaan Allah SWT di alam ini. Iaitu dengan hati merenung kejadian-kejadian Allah di alam ini, ciptaan Allah, bagaimana proses penciptaan dilakukan Allah sehingga terhasilnya alam ini, maka di situ hati dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kalau kita renung ayat Quran, sebagaimana kita sebut sebelum ini, nak faham ibarat-ibarat Imam Al-Ghazali ini, kita mesti berusaha untuk kaitkan dengan Al-Quran. Kerana Imam Al-Ghazali ini, dia merupakan satu individu yang sangat kuat hubungannya dengan nas Quran juga hadis Nabi SAW. Daripada karya-karya yang dia hasilkan, Ihya Ulumuddin, atau dalam kitab dalam Al-Mustasfa, Usul Fiqh, kitab Fiqh, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Khulasah dan sebagainya, beliau bergelumang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebagai contohnya, kalau kita boleh rujuk satu karya agung Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu Jawahirul Quran. Karya agung dia Jawahirul Quran, iaitu permata Al-Quran. Dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali mencungkil intipati ayat-ayat yang menjadi intipati kepada ma'rifatullah dan juga at-tariq ilallah. Maka dalam kitab Jawahirul Quran ni ada dua kumpulan ayat yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Satu kumpulan ayat yang mewakili ma'rifatullah, dan satu yang disebut dengan jawahir, ayat-ayat jawahir, ayat permata. Dan satu kumpulan ayat yang mewakili at-tariq ilallah, jalan yang perlu, macam mana manusia nak melintas jalan kepada Allah. Dipanggil ayat al-darari atau durar, ayat mutiara. Dalam ayat jawahir, Imam Al-Ghazali dia menyatakan ayat-ayat Allah, ayat Quran yang membawa manusia untuk mengenali Allah ini ada tiga kategori. Ayat tentang zat, ayat tentang sifat, dan ayat tentang menciptakan, Allah menjadikan, menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki, Allah menurunkan hujan, Allah memberi rahmat, Allah menimpakan azab dan sebagainya. Itu dipanggil af'alullah. Dan af'alullah inilah, kalau kita kaitkan dengan kitab kita ini, yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dengan sun'illah, proses ciptaan Allah, sehingga terhasilnya alam ini, dan juga terhasilnya demi kejadian-kejadian yang berlaku di alam ini, af'alullah itu. Jadi kata dia lagi, yang sedang mengenal Tuhannya itu, hati dapat mengenal Tuhannya itu dengan sun'illah, iaitu melalui proses penciptaan Allah. Dan apa yang dikatakan sun'ullah itu, iaitu penciptaan Allah itu terdiri daripada kumpulan alam ini, sekumpulan kejadian Allah atau makhluk ini jadikan Allah di alam ini. Jadi kita perhati tengoklah matahari, bintang-bintang, bulan, makhluk-makhluk Allah yang ada di atas alam ini, di atas muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan dan sebagainya. Itu merupakan jumlati alamillah, satu kumpulan alam ni makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan kepada di sana telah berlakunya satu proses yang dinamakan sun'illah, ataupun kita kaitkan tadi dengan af'alullah tadi. Hati tidak dapat mencapai pengenalan, maka timbul lagi satu soalan pula, bagaimana apa yang perlu hati lakukan untuk memahami sun'illah, indra, panca indra yang Allah Ta'ala jadikan pada tubuh manusia. Hati tidak dapat mencapai pengenalan, tidak dapat mengenali terhadap keajaiban alam kecuali melalui indra.
kecuali melalui indera yang Allah Ta'ala bekalkan kepada hati, kepada diri manusia. Indera itu sendiri bersumber dari hati. Indera, maksud indera sini adalah kekuatan indera. Alat indera satu, itu duduk pada tubuh. Alat indera, iaitu telinga, mata, rasa, kulit. Itu dia panggil alat indera. Tapi fungsi indera itu sendiri, kekuatan indera itu sendiri, kekuatan mendengar, kekuatan melihat, kekuatan merasa, itu adalah bersumber dari hati, kalau ikut terjemahan Kiai Mustafa Basri. Tapi kalau tengok dalam teks asal, kata Imam Ghazali, al-hawas minal qalbi. Mungkin kita boleh terjemahkan juga. Dia adalah sebahagian daripada hati. Alat indera itu sebahagian daripada tubuh. Tapi kekuatan indera itu sendiri, kekuatan yang ada pada indera, pada telinga, pada mata, untuk memahami, itu adalah sebahagian daripada hati. Dan adapun raga itu, mana tubuh itu merupakan kenderaan pada indera, kenderaan saja. Mana telinga duduk pada tubuh, mata duduk pada tubuh, rasa, dipanggil kulit duduk pada tubuh. Tetapi kekuatan telinga untuk memahami apa yang dia dengar, kekuatan mata untuk memahami apa yang mata tengok, kekuatan kulit untuk memahami apa yang dia sentuh dan sebagainya, itu merupakan dipanggil duduk pada hati. Baru kemudian, setelah kita memahami tentera-tentera Allah ini, memahami hati dan juga tentera-tentera hati tadi, barulah kemudiannya kita melakukan pengenalan terhadap buruan. Mana kita, apa yang kita buru oleh, apa yang diburu oleh hati, dengan manfaatkan dengan manfaatkan tentera-tentera hati itu, dan juga perangkap. Bila kita nak buru, maka kita perlu pasang perangkap. Apa perangkap yang perlu kita pasang? Jadi mungkin bila kita boleh simpulkan, bila kita baca ke depan nanti, apa yang kita ingin buru ialah bekalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Itu yang kita buru. Bekalan kita untuk di akhirat. Ke akhirat nanti, dengan bekalan itu, kita di akhirat, kita dapat mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Itu yang ingin kita buru. Maka timbullah, bila kita nak buru, perangkap apa, pukat apa yang kita perlu tadah. Maka itu yang akan dikupas oleh Imam Ghazali dalam kupasan yang akan datang. Raga itu sendiri hanya dapat berdiri dengan makan, minum, suhu panas, suhu dingin. Ia lemah, mudah terserang lapar dan haus dari dalam. Gampang, ini senang terserang bahaya air dan api dari luar. Ia menghadapi musuh yang banyak. Jadi seolah-olah Imam Ghazali nak mengajar kepada kita bahawa jangan kita hidup dengan tubuh, dengan raga. Kerana raga ini lemah, dia tak akan mampu untuk merentasi jalan mujahadah kepada Allah. Kerana dia lemah dan mudah terkesan dengan faktor sekeliling. Padahal musuh pula banyak. Jadi bagaimana kita nak berdepan dengan musuh sekeliling kita, syaitannya, dengan anasir-anasir lain, pengaruh-pengaruh ideologi, pengaruh pemikiran yang terseleweng, yang sesat dan sebagainya itu. Bagaimana kita nak berhadapan dengan hanya semata-mata dengan gunakan tubuh kita yang begitu lemah? Maka kalau benar kita ingin mujahadah menuju kepada Allah SWT, kita mesti menggunakan kekuatan satu anugerah Allah yang kuat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu hati itu sendiri, ataupun jiwa itu sendiri. Dan jiwa itu pula mesti manfaatkan segala tentera Allah Ta'ala bekalkan di alam ini, termasuk tentera-tentera yang berada dalam tubuh manusia itu sendiri. Barulah dia akan mampu untuk merentasi jalan mujahadah yang menuju kepada kebahagiaan, memukat, dia panggil, memukat persiapan ke akhirat, iaitu amal salih, iman amal salih, dan juga ilmu, ma'rifah, keyakinan, amal salih dan sebagainya lagi. Itu yang kita nak buru, itu yang kita nak pukat,
ya, supaya kita ada bekalan menuju ke akhirat nanti. Dengan bekalan itu kita boleh mencapai kebahagiaan abadi di akhirat, yaitu as-sa'adah al-abadiyah di akhirat. Demikianlah tuan-tuan sekalian kupasan kita untuk hari ini, dan insya-Allah selepas ini Imam Al-Ghazali masih lagi menyentuh tentang tentera-tentera hati. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dikurniakan keberkatan masa oleh Allah SWT dan dapat lagi kita bersama dalam kupasan kita daripada karya agung Al-Imam Al-Ghazali ini, Kimia As-Sa'adah, ramuan kebahagiaan, ataupun diterjemahkan oleh Kiai Mustafa Bisri dengan proses kebahagiaan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.